Bertemu kembali rentasan berita edisi 1524 bersama saya Zawaz Yusof. 4 paparan utama malam ini. PN Best di sebalik pekong yang bernanah. Tiba-tiba ramai yang hilang pertimbangan. Heret dalang ke muka pengadilan. Kenapa PAS goyah sangat? Assalamualaikum dan salam sejahtera. 3 hari lalu bekas Ketua Serikandi Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Terengganu, Ros Lilawati Mukhtar mengaku bersalah di Mahkamah Session atas pertuduhan mengemukakan dokumen palsu berkaitan program Back to School pada tahun 2020. Beliau yang juga pengerusi Pertubuhan Komuniti Gemilang Terengganu yang berusia 45 tahun itu membuat pengakuan berkenaan di hadapan Hakim Muhammad Azhar Osman selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa. Mengikut kertas pertuduhan, Ros Lilawati dengan curangnya telah menggunakan sebagai tulen suatu dokumen iaitu senarai nama 100 orang program Back to School yang bertarikh 17 Disember 2020 berjumlah RM5,000 yang mana tertuduh mengetahui bahawa dokumen tersebut adalah palsu. Tertuduh didakwa berbuat demikian di Ketengah Holdings yang berhad Dungun pada tahun 2020. Ros Lilawati dituduh mengikut Seksyen 471 Kanun Keseksaan dan boleh dihukum di bawah Seksyen 465 Kanun yang sama iaitu memperuntukkan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Mahkamah kemudian menjatuhkan hukuman denda sebanyak RM5,000 atau 2 bulan penjara sekiranya gagal membayar denda. Pendakwaan kes itu dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Mariah Omar manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Mengata dulang paku serpih, mengata orang dia yang lebih. Sebagai respon segera pengakuan bersalah Ketua Serikandi Bersatu Terengganu itu atas tuduhan penyelewengan wang peruntukan program kembali ke sekolah membuktikan pemimpin parti itu tidak terlepas daripada salah laku. Menurut Ketua Penerangan Keadilan Kemaman Ahmad Nadir Yop, kesalahan yang berlaku pada 2020 itu dengan sendirinya menolak tuduhan Bersatu PN sebelum ini. Kononnya Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN melakukan rasuah di negeri itu. Saya nampak keputusan bersalah ini menunjukkan betapa hipokritnya kepimpinan Bersatu yang sebelum ini sentiasa menuduh PH dan BN mengamalkan rasuah. Tetapi sekarang ini terbukti Bersatu itu juga kuat menyeleweng peruntukan. Jadi kita nampak betapa rakusnya mereka dan berkuasa sanggup melemparkan fitnah kepada orang lain sedangkan kesalahan itu terletak kepada kepimpinan Bersatu, katanya. Dalam pada itu, Ahmad Nadir juga membidas Ketua Penerangan Bersatu Terengganu, Datuk Razali Idris yang sering menggambarkan PH dan BN mengamalkan rasuah. Jadi minta pimpinan Bersatu jawab kalau betul bersih kenapa Ketua Serikandi disabitkan kesalahan. Kepimpinan Bersatu Terengganu ini sebenarnya banyak berretorik kosong dan melakukan stunt politik murahan untuk memperbodohkan rakyat, katanya dipetik Suara Keadilan. Kini jelas slogan PN Best bersih dan stabil yang digunakan Perikatan Nasional PN untuk berkempen hanyalah wayang politik yang penuh dengan pembohongan untuk menipu rakyat. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Datuk Nur Jazlan Muhammad pernah berkata, hakikatnya kepemimpinan parti itu dipenuhi dengan individu yang banyak melalui penyelewengan wang ketika rakyat bergelut akibat pandemik COVID-19. Menurut beliau, Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Tan Sri Mahyadin Mak Yassin dipercayai menggunakan undang-undang darurat untuk terus berkuasa dan mengunci Parlimen. Rompakan sejarah berjemaah dengan orang kanan, Ketua Penerangan Bersatu dan anak-anak menantu itu dilakukan secara senyap ketika ada rakyat terpaksa kibar bendera putih sebab tidak cukup makan.
Mahyadin dan Puak PN rancak sebat duit rakyat untuk kepentingan peribadi dan parti mereka. Sampai SPRM terpaksa meminta bantuan polis dan Interpol untuk mencari menantu Mahyadin yang keluar negara dari bulan Mei tahun lalu sehingga sekarang tidak balik, katanya, di petik utusan online. Pelik juga bila bercerita tentang PN Best ini, rasa nak tergelak pun ada juga. Atas ukuran apa PN Best ini dicipta dan dizahirkan? Tak rasa malu ke? Bila orang tanya Mahyadin tentang keberadaan menantunya, naik merah padam muka beliau, marah dan naik hantu. Beliau kunci mulut sebagaimana beliau mengunci parlimen sebab takut kena buang daripada jawatan Perdana Menteri ketika itu. Tetapi pelik, apabila masuk musim PRU15, mereka mendabik dada kononnya paling best, bersih dan stabil. Dalam siri kempen, mereka melalak menuduh PH dan BN kononnya menyamun, merompak, rasuah dan macam-macam lagi, padahal di sebalik pekung mereka ada kudis bernanah yang amat busuk. 2 hari lalu dalam satu kenyataan, Ahli Mesyuarat Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Lokman Nur Adam berpandangan selagi blogger kontroversi Wan Muhammad Azri Wan Deris atau lebih dikenali sebagai Papa Gomo tidak ditahan di bawah SOSMA, kerajaan yang stabil pun boleh tumbang akibat rekaan ceritanya yang memperdaya orang ramai. Menurutnya, pada zaman Tun Dr. Mahathir Mohamad, individu yang membuat tuduhan palsu seperti Papa Gomo sudah lama dikenakan Akta Keselamatan Dalam Negeri atau ISA. Beliau berkata individu seperti Papa Gomo tidak harus dibiarkan sehingga menggugat kestabilan negara. Setakat dakwaan di bawah akta hasutan ini nak tunggu selesai bicara manusia yang fitnah melampau hingga menggugat keselamatan negara, mahu cecah 4 hingga 5 tahun. Zaman Mahathir dulu manusia macam ini dah lama kena ISA. Selagi manusia macam ini tak kena SOSMA, silat-silat kerajaan yang stabil boleh benar-benar tumbang akibat ramai sangat lebih percaya cerita rekaan tentera cyber upahan seperti ini. Tidak salah bagi kebebasan bersuara, tetapi membiarkan kebebasan memfitnah kerana mahu dilihat melindungi hak bersuara bakal mengundang malapetaka dan umpama menggali lubang kubur sendiri. Sungguh pun PM berhak memaafkan dan tidak mengambil tindakan ke atas manusia-manusia yang memfitnah beliau. Janganlah pula hak rakyat untuk terus kekal menikmati kestabilan politik dan ekonomi dinafikan sehingga kita akhirnya kembali ke zaman kegelapan Perikatan Nasional, katanya di Facebook. Beberapa hari lalu Papa Gomo mengaku tidak bersalah dan memohon dibicarakan atas pertuduhan menghasut di Facebook dengan mendakwa kerajaan sebagai pro-Israel. Mengikut pertuduhan, bekas Exco Pemuda UMNO itu didakwa menyebut kata-kata menghasut di laman Facebook Khalid Hamidi jam 1 tengah hari 8 November lalu, di mana kata-kata berkenaan dilihat oleh seorang lelaki dikenali sebagai Hisham Syarudin, 42 tahun, di sebuah kondominium di Bukit Bintang. Kesalahan mengikut Seksyen 4-1-B Akta Hasutan 1948 Akta 15 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 4-1 Akta sama yang membawa kepada denda tidak lebih RM5,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya jika disabitkan kesalahan. Hakim kemudian membenarkan jaminan RM7,000 dengan seorang penjamin terhadap tertuduh namun tidak menetapkan sebarang syarat tambahan. Dalam menghadapi makhluk-makhluk perosak masa depan negara seperti ini, Kerajaan Madani dicadang menggunakan Akta Kesalahan Keselamatan, langkah-langkah khas atau SOSMA bagi menyekat tindakan menggugat kestabilan politik dan seterusnya merudumkan ekonomi melalui fitnah, cubaan menumbangkan kerajaan yang dipropagandakan di media sosial. Lokman menambah kebebasan bersuara atau mengkritik yang dipraktikkan pembangkang seharusnya ada batas dan tidak boleh aktiviti memfitnah dibiarkan berleluasa. Kebebasan bersuara itu betul. Kebebasan media tidak ada masalah. Tetapi tentulah tidak boleh dibenarkan kebebasan memfitnah, mensabotaj ekonomi negara, keamanan yang kita kecapi. Tanpa kestabilan politik, pelabur tidak masuk, FDI tidak meningkat. Kita punya kadar pengangguran yang sebelum ini berada dalam keadaan parah tidak akan mengukur balik. Kenapa kita boleh mengecapi kadar pengangguran rendah, ekonomi baik? Kerana kita ada kestabilan politik dan ekonomi. Tetapi kalau dibiarkan manusia macam Raja Petra, Papa Gomo berleluasa menabur fitnah benda yang tidak betul,
Saya risau kerajaan stabil pun akan tumbang kerana rakyat Malaysia bukan semua menggunakan otak mereka yang waras, katanya dalam siaran langsung di Facebook. Lokman dalam pada itu memberi amaran bahawa rakyat Malaysia belum betul-betul matang untuk menghadapi naratif songsang politik yang kini tersebar luas di media sosial. Pilihan raya umum ke-15 tahun 2022 yang lalu adalah bukti bahawa rakyat mudah terpedaya dengan kempen pembangkang biarpun banyak yang dipropagandakan itu tidak logik. Benar kata Datuk Lokman, jika rakyat pakai otak, tidak adalah 4.2 juta pengundi yang mengundi PN pada PRU yang lalu. Selepas apa yang pembangkang buat pada mereka sehingga hilang pendapatan sempurna, hilang kerja, hilang ahli keluarga, pinjam alung, bunuh diri sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Jangan bercakap tentang kebebasan bersuara jika kalian jahil dan menggunakan kebebasan itu untuk menabur fitnah. Akhirnya, bila pembangkang menabur fitnah keterlaluan, ramai yang tiba-tiba menjadi bodoh, mengikut emosi dan hilang pertimbangan tanpa memikirkan masa depan negara dan generasi akan datang. Ya, buktinya mereka zahirkan di kertas undi. Kebebalan apakah ini? Ahli Parlimen Beruas Datuk Ngeh Koham mengesyaki perbuatan khianat hingga menyebabkan 3 kenderaan miliknya terbakar sekitar 3 pagi semalam disebabkan kenyataan beliau melibatkan isu Islam sebelum ini. Penasihat DAP Perak itu berkata beliau tidak pernah terlibat dengan mana-mana pertengkaran atau pertikaian, memandangkan dirinya sentiasa bertindak secara profesional selama berada dalam dunia politik. Justru itu, Koham berkata satu-satunya penyebab kediaman beliau dilontar molotov koktail sehingga menyebabkan kebakaran di garasnya adalah kerana kenyataan media yang dikeluarkannya pada 28 Disember lalu. Kenyataan media saya adalah sebagai jawapan kepada cadangan Kerajaan Persekutuan untuk membentuk jawatan kuasa yang diketuai oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Zaki Tun Azmi untuk mengkaji konflik antara undang-undang syariah dan perlembagaan persekutuan. Saya secara khusus menyatakan bahawa pandangan orang bukan Islam berkenaan dengan peruntukan dalam perlembagaan persekutuan diambil kira dan tidak pernah pada bila-bila masa saya mengatakan bahawa mereka campur tangan dalam undang-undang Islam atau perkara-perkara Islam, katanya di petik media. Sebelum ini, Ngeh Koham pernah mencetuskan kontroversi apabila mencadangkan supaya pakar perlembagaan daripada kalangan bukan Islam dilantik dalam jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi DUN untuk menggubal undang-undang Islam. Bagaimanapun, beliau kemudiannya memohon maaf dan menyatakan tidak berniat masuk campur dalam hal ehwal agama Islam dengan membuat cadangan tersebut. Sebagai respons, Setiausaha Agung DAP Anthony Lok Siu Fok mengecam sekeras-kerasnya apa yang dipercayai serangan molotov koktail ke atas rumah ahli Parlimen Beruas itu. DAP mengutuk sekeras-kerasnya tindakan serangan ganas ini yang mengancam keselamatan nyawa keluarga beliau dan menegaskan bahawa apa sahaja bentuk unsur keganasan tidak boleh diterima sama sekali dalam menangani perbezaan dalam masyarakat kita. Katanya sambil menambah DAP bersolidariti dengan Ngeh dan keluarga. DAP juga menyeru pihak Kementerian Dalam Negeri dan PDRM supaya mengambil perhatian serius dalam kejadian ini dan memastikan keselamatan dan ketenteraman awam sentiasa terjaga. Tambahnya, terdahulu Ketua Polis Perak Yusri Hassan Basri berkata pihaknya tidak menolak kemungkinan kebakaran itu berpunca daripada perbuatan khianat sambil menyatakan siasatan dijalankan daripada pelbagai sudut. Dalam perkembangan perundangan, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menggesa orang ramai supaya tidak mengambil undang-undang di tangan sendiri berikutan serangan bom botol berkenaan. Kita minta jangan ada pihak yang mengambil tindakan melampaui lunas undang-undang. Saya percaya masyarakat akan meletak keyakinan kepada pihak polis dengan keupayaan yang ada. Kami kekal menggesa rakyat untuk bertenang dan jaminan keselamatan negara adalah keutamaan polis, katanya pada sidang media khas di Kementerian Dalam Negeri di Putrajaya petang semalam. Beliau turut menggesa orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi atau kesimpulan yang boleh mengganggu siasatan polis. Saifuddin memaklumkan polis menyiasat kejadian mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan kerana khianat dengan api. Beliau adalah mangsa dan daripada segi siasatan polis, kita kata tugas polis untuk kenal pasti motif, mengesan suspek, mencari punca dan siasatan sudah pun bermula, katanya lagi. Sebagai rakyat Malaysia yang berjiwa harmoni dan cintakan kesejahteraan, Jom Channel amat yakin bahawa apa yang berlaku ini langsung tidak mewakili sebahagian besar masyarakat berbilang bangsa di negara ini. Jika benar ianya berkaitan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli Parlimen Beruas itu, ini bukan jalan sebenar yang diajar dalam Islam.
tanpa menuding jari kepada mana-mana pihak. Usah terlalu beremosi. Kononnya kalian adalah terpaling membela Islam, sedangkan apa yang telah dilakukan itu ternyata salah di sisi agama dan apa yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru sesiapa jua dalang di sebalik kejadian ini, mereka perlu dihadapkan ke muka pengadilan. Malaysia adalah tempat untuk mereka yang cintakan keamanan dan kesejahteraan. Sejak kemarin kelihatan Tentera Cyber Upahan Perikatan Nasional PN cuba mempertikai kesahihan gambar yang dikongsi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rakyatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Mereka cuba menimbulkan persepsi mendakwa kononnya Perdana Menteri sebenarnya tidak pernah menghadap Yang di-Pertuan Agong dan mendakwa Baginda Al-Sultan tidak berada di Malaysia ketika ini. Pertikaian itu ditimbulkan berikutan Anwar memuat naik foto daripada arkib yang dianggap bukan gambar terkini. Berikutan itu Jurucakap Kerajaan Perpaduan Fahmi Fazil menyampaikan peringatan tegas kepada tentera-tentera cyber pembangkang supaya tidak menyebarkan maklumat palsu yang sebenarnya merupakan satu kesalahan. Beliau turut mengesahkan bahawa Baginda Tuanku Agong sememangnya berada di Malaysia. Menerusi pemantauan apa yang berlaku dalam media sosial, saya sekali lagi ingin sampaikan peringatan adalah satu kesalahan jika kita sebar maklumat palsu. Tuduhan, contohnya Perdana Menteri tidak mengadakan pertemuan atau diperkenan menghadap Yang di-Pertuan Agong semalam. Ada beberapa setro dan pempengaruh dalam media sosial buat tuduhan liar seperti itu. Itu adalah kesalahan sebenarnya kerana dia menyebar fitnah kononnya Tuanku Yang di-Pertuan Agong tidak berada di sini. Saya Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Nga Koming, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi dan Menteri Perpaduan Datuk Aaron Ago Anak Dagang bersama Tuanku dalam majlis pengurniaan pingat pagi semalam. Tuanku di Malaysia, tuduhan liar yang dibuat oleh beberapa pempengaruh ini bagi saya sudahlah ada dalam kalangan mereka dalam siasatan dan didakwa di mahkamah. I think they have enough on their plates. So stop it, katanya dalam sidang media selepas mesyuarat Jumaat Menteri semalam. Dalam pada itu, PAS pula kelihatan semakin terdesak dan cuba untuk menutup kegagalan mereka menumbangkan kerajaan Madani apabila terus mendesak penjelasan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan isu derma RM500 juta dan RM750 juta yang melibatkan pihak tertentu. Ketua Penerangan Angkatan Muda Keadilan AMK Setiawangsa, Muhammad Azhar Salahuddin berkata, kenyataan media yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri kemarin beserta gambar pertemuan beliau dengan Yang di-Pertuan Agong hanya membincangkan soal berkenaan urusan negara dan isu-isu yang berkaitan dengan kerajaan, bukan soal lain. Bahkan Agong sendiri bertitah supaya PMX dan Kerajaan Madani terus bekerja untuk negara. Selain itu, PMX memohon seandainya ada pihak yang ingin menderma sebanyak RM500 juta dan RM750 juta, hendaklah wang tersebut disalurkan terus kepada asnaf dan golongan miskin dalam negara, katanya dalam satu kenyataan. Kata Muhammad Azhar, permohonan mengagihkan derma oleh pemimpin nombor satu negara itu telah membuktikan bahawa beliau tidak mementingkan diri dan kuasa serta sentiasa memikirkan nasib rakyat. Katanya PMX tidak menyebut sebarang nama individu atau parti politik tertentu berkenaan isu derma tersebut, tetapi dakwanya PAS kelihatan goyah seolah-olah mereka terlibat dalam isu yang diperkatakan dengan kenyataan balas yang menimbulkan keraguan kepada rakyat. Dalam pada itu, Muhammad Azhar turut menempelak Perikatan Nasional yang sering memainkan naratif bahawa kerajaan perpaduan yang diketuai oleh PMX ini akan tumbang pada bila-bila masa dan mereka sendiri akui bahawa PN telah mendapat sokongan majoriti untuk membentuk kerajaan. Malangnya, berbulan-bulan naratif ini dimainkan oleh mereka, tetapi kerajaan perpaduan terus kukuh dan stabil dengan sokongan majoriti yang besar, termasuk juga sokongan daripada ahli Parlimen PN sendiri, ujarnya. Muhammad Azhar dipercayai merujuk kepada usaha langkah Dubai untuk menggantikan kerajaan persekutuan sedia ada dan sejumlah wang yang didakwa telah dibawa masuk untuk membeli ahli parlimen. Sepatutnya PAS dan sekutunya berhenti mensabotase ekonomi negara dengan mewujudkan ketidakstabilan politik melalui langkah pintu belakang yang diwawarkan sejak hari pertama kerajaan perpaduan dibentuk. Sebaliknya, jadilah pembangkang yang lebih efektif, bijaksana serta memainkan peranan sebagai ejen semak dan imbang terhadap kerajaan dengan memberikan cadangan serta pandangan terhadap dasar yang akan memberikan keuntungan dan kepentingan kepada rakyat. Nampaklah berguna sikit. Rakyat tidak bodoh untuk menilai dan ingat, rakyat sentiasa memerhati
Jom Channel mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Secara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi.